yang berjalan kaki, yang berkenderaan bersama dengan ibu bapa dan juga yang menggunakan kenderaan awam ya, sama ada van ataupun bas. Kemudian ada juga murid yang berkenderaan sendiri. Ya, kalau di sekolah menengah kebanyakannya sekolah menengah lah. Tapi sekolah rendah pun ada nih, iaitu yang berbasikal biasanya kalau sekolah rendah. Jadi di sekolah menengah ada yang bermotosikal, ada yang berkereta dan juga ada yang berbasikal. Jadi dalam SOP ini ialah berdasarkan SOP ini, bagi murid-murid yang berjalan kaki, yang berkenderaan bersama ibu bapa dan juga yang menaiki kenderaan awam, hendaklah disuraikan terlebih dahulu. Ya, maknanya selepas 10 atau hingga 30 minit, barulah kita akan suraikan murid-murid yang berkenderaan sendiri. Jadi makna murid-murid yang berjalan kaki, yang ikut ibu bapa, yang naik van ataupun naik bas, hendaklah disuraikan terlebih dahulu, lebih awal berbanding dengan murid-murid yang berkenderaan sendiri. Jadi model pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah, ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Jadi maknanya murid-murid yang berkenderaan sendiri, kita ada satu ataupun sediakan tempat untuk ataupun ruang untuk menunggu di dalam kawasan sekolah. Jadi kita akan sediakan satu ruang yang mana murid-murid ini akan duduk di sana terlebih dahulu sebelum mereka akan disuraikan keluar. Jadi laluan terarah dan sehala ya, maknanya kita menyediakan laluan terarah ataupun sehala untuk murid-murid ini. Kemudian kawalan keberadaan murid oleh polis rela PIBG alumni dan KSIB sukarelawan ibu bapa dan juga komuniti. Jadi komuniti ataupun polis rela boleh membantu dalam penyuraian ini. Maknanya dia membantu menyuraikan murid-murid yang tadi, yang berjalan kaki, yang berkenderaan dan juga yang naik bas ya. Kemudian penyuraian murid secara berperingkat. Okey, seperti ini yang dilaksanakan di sekolah-sekolah lah ya. Kita tahu bahawa kita ada sistem penyuraian yang menggunakan secara berperingkat-peringkat. Ini adalah model keberadaan murid di pintu pagar sekolah sebenarnya. Ruang yang menunggu dalam kawasan sekolah, laluan terarah dan sahala ya. Kemudian yang ketiga, model 3, model 4, penyuraian murid secara berperingkat. Kemudian model 5, menunggu di dalam bilik darjah, sistem penggiliran, maknanya dia akan keluar berdasarkan kelas by kelas. Okey, yang berperingkat ini yang biasalah yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah sekarang ya. Maknanya dia akan keluarkan 30 minit, 30 minit, 30 minit ataupun 20 minit, 20 minit ya. Okey, kemudian penggabungan model. Ini penggabungan model yang dilaksanakan yang kebanyakan sekolah-sekolah buatlah. Ada yang melaksanakan model 3 dengan model 4, ada yang melaksanakan model 1 dengan model 4 ya. Okay, jadi ini adalah model-model yang sudah diterangkan sebelum ini. Okey, seterusnya ini adalah cadangan penyuraian murid sekolah menengah yang berkenderaan sendiri. Ya. Okay, jadi apa yang dilakukan seperti yang dikatakan tadi bahawa murid-murid yang berjalan kaki, yang berkenderaan sama ibu bapa ataupun menaiki bas hendaklah disuraikan terlebih dahulu. Ini bagi sekolah yang hanya ada satu pintu keluar ya. Jadi disuraikan terlebih dahulu selepas 10 hingga 30. Manakala murid-murid yang berkenderaan sendiri akan duduk terlebih dahulu. Selepas 30 minit atau selepas 10 hingga 30 minit, barulah mereka ini akan disuraikan untuk keluar. Ya. Okey. Okey, bagi sekolah yang ada 2 pintu pagar, 3 pintu pagar sekolah, maknanya pintu 1 dan pintu 2 di sini ya. Jadi ada 2 pintu. Maknanya murid-murid sama juga seperti tadi,
Maknanya murid-murid yang berkenderaan mengikuti ibu bapa yang menaiki bas dan berjalan kaki boleh disuraikan terlebih dahulu, ya. Okey, keluar daripada pintu 1 dan juga pintu 2 di sini, ya. Kemudian murid-murid yang berkenderaan sendiri masih diminta untuk menunggu, ya. Selepas 10 hingga 15 minit baru kita akan suraikan dia melalui pintu ketiga. Jadi pintu tiga ini khas untuk murid-murid yang berkenderaan sendiri. Pintu 1 dan pintu 2 dilakukan untuk murid-murid yang tadi berjalan kaki yang berkenderaan bersama ibu bapa ataupun yang menaiki bas ataupun van. Okay, jadi itu bagi yang mempunyai lebih daripada satu pintu pagar. Ya. Okey. Jadi maknanya kaedahnya tetap sama, iaitu murid-murid yang berjalan kaki yang ikut kenderaan ibu bapa ataupun yang menaiki kenderaan awam dilepaskan dahulu dan murid-murid yang berkenderaan sendiri akan kita lepaskan kemudian daripada 10 hingga 30 minit, ya, terpulang kepada keadaan sekolah, ya, bagaimana kesesakan yang berlaku di sekolah tersebut. Kita tidak boleh lepaskan dia secara serentak mengikut SOP ini. Okey, murid bergerak dari kelas berdasarkan model penyuraian yang telah dipilih oleh pihak sekolah untuk pulang ke rumah. Ini SOP, ya, penyuraian murid-murid yang berkenderaan sendiri. Murid yang berjalan kaki menaiki kenderaan ibu bapa, bas atau van akan disuraikan terlebih dahulu. Kemudian murid yang membawa kenderaan sendiri dan penumpangnya jika berkenaan hendaklah menunggu di ruang menunggu yang ditetapkan oleh pihak sekolah dengan pengawasan guru bertugas, ya. Kemudian murid yang membawa kenderaan sendiri dan penumpangnya jika berkenaan disuraikan dari ruang menunggu secara berperingkat dengan pengawasan guru yang bertugas. Ya, ini jika ramailah. Maknanya jika mereka ini ramai, maka kita akan suraikan dari ruang menunggu itu secara berperingkat supaya tidak berebut-rebut, ya, murid-murid keluar daripada kawasan sekolah. Pihak sekolah perlu memastikan murid yang membawa kenderaan sendiri tidak terkumpul di luar pintu pagar sekolah selepas disuraikan dengan kerjasama guru bertugas, polis, rela, PIBG, PIBK, sukarelawan dan pengawal keselamatan. Ya. Jadi pastikanlah murid-murid ini tidak berkumpul. Sebab ini yang berlaku bagi murid-murid yang bawa motor, ya. Mereka ini biasanya suka tunggu kawan dulu, kemudian baru mereka akan berjalan bersama-sama, ya. Berdasarkan pemantauan kita yang lalu bagi murid-murid tingkatan 5 2020, kita dapati keadaan ini berlaku, ya. Yang mana mereka ini sengaja tunggu dulu di depan, kemudian dia tunggu kawan-kawan dia keluar, baru dia jalan keluar bersama-sama untuk menaiki motor. Pihak sekolah dengan kerjasama polis, rela, PIBG, PIBK, sukarelawan, pengawal keselamatan memastikan murid yang membawa kenderaan sendiri terus bergerak meninggalkan sekolah. Ya, jadi jangan biarkan murid-murid ini berkumpul. Jadi selepas mereka naik kenderaan terus balik ke rumah masing-masing. Sekiranya pihak sekolah mempunyai kaedah penyuraian yang lebih sesuai bagi murid yang membawa kenderaan sendiri, boleh dilaksanakan mengikut situasi sekolah. Walau bagaimanapun, jika ada kaedah penyuraian yang lebih sesuai untuk sekolah tersebut, maka sekolah boleh melaksanakannya. Ya. Okey, jadi yang ini kami diminta untuk memaklumkan segera kepada sekolah masing-masing lah. Itu saja berkaitan dengan SOP murid yang berkenderaan sendiri. Ya. Ada persoalan? Ada soalan daripada sekolah? Semua faham, ya? Okey.
Okey, kalau semua sudah faham, sekarang saya beralih kepada yang kedua. Okey, Jabatan Kesihatan Negeri ya akan mengadakan pemantauan ke sekolah-sekolah ya. Jadi mereka akan buat sesi dialog bersama sekolah. Jadi apa yang perlu dilakukan, ambil perhatian pada sekolah-sekolah ya. Jabatan Kesihatan minta supaya sekolah membentangkan berkaitan dengan setiap checkpoint bagaimana pergerakan itu berlaku. Okay, ada berapa checkpoint yang ada? Berapa checkpoint? Sekolah, berapa checkpoint yang ada? Kalau yang mula-mula dulu 7 kan? Okey, ada 7 kan yang mula-mula dulu? Ya. Okay, jadi itulah checkpoint dia, iaitu checkpoint di bilik darjah, bilik khas, tandas, kantin, pintu masuk, bilik guru dan bilik isolasi. 7 checkpoint. Okay, jadi semua checkpoint ini diminta untuk menerangkan bagaimana pergerakan murid itu berlaku. Ya. Kalau boleh buat video, boleh buat video lah berkaitan dengan pergerakan itu. Okay, seperti yang dilakukan oleh SK Berdaun semasa taklimat dengan TKPPM ya. Okay. Jadi selepas taklimat diberikan kepada mereka, selepas itu pihak JKN akan dibawa untuk ke lapangan. Selepas taklimat itu mereka akan melihat ke lapangan. Jadi mereka akan melihat setiap checkpoint yang disebutkan tadi. Okay. Jadi itu berkaitan dengan yang JKN akan datang. Mereka akan memantau, dia akan minta taklimat daripada sekolah bagi setiap checkpoint itu, pergerakan bagi setiap checkpoint dan kemudian mereka akan memantau ya ataupun melihat ke lapangan di mana checkpoint itu berada. Jadual akan disediakan oleh Jabatan Kesihatan. Ya, jadi bila tarikh dia pergi ke sekolah-sekolah ini adalah bergantung kepada Jabatan Kesihatan. Kami tak pasti berapa bos sekolah yang akan dipantau dalam satu hari. Itu bergantung kepada Jabatan Kesihatan. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan penggabungan kelas. Yang lalu saya ada buat juga perbincangan dengan sekolah rendah berkaitan dengan penggabungan kelas. Sebenarnya kata JKN ini bila dia ada mereka ada mesyuarat ya dengan pengarah, ini pengarah maklumkan pada saya lah. Sebenarnya dia kata penggabungan kelas ini boleh berlaku ya, maknanya dia benarkan penggabungan ini berlaku, tetapi apa yang perlu ditekankannya di sini ialah dia mahu penggabungan itu mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Katakanlah kita nak gabungkan 1A dengan 1B. Maknanya kita mesti ada SOP bagaimana pergerakan murid masuk dan murid keluar daripada kelas itu dan juga di mana murid itu akan duduk. Kita ada SOP dia. Ini yang diminta oleh pihak JKN sebenarnya. Dia kata bukan tak boleh gabung, boleh. Tapi mesti ada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okay? Kemudian selepas penggabungan apa yang berlaku, misalnya mungkin berlaku sanitasi dan sebagainya. Okay? Jadi ini yang JKN mahu. Okay? Jadi oleh itu jika sekiranya ada sekolah yang ingin menggabungkan kelas, pastikan ada SOP yang telah dibuat oleh pihak sekolah ya. Okey, kemudian apa yang berlaku yang pernah mereka lihat di sekolah ialah pergerakan keluar masuk itu tanpa kawalan semasa penggabungan. Itu yang mereka tidak mahu sekolah-sekolah ini melaksanakan penggabungan ya. Okey. Jadi
Itu sahaja yang diminta oleh pihak JKN untuk mereka pantau untuk memastikan semua sekolah berada dalam keadaan yang selamat. Okay, selain daripada itu berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada murid melebihi 40 ya. Yang ini pun kita kena tengok yang 38 kalau ikut TKPPM yang cantiknya sebenarnya 37 dia kata dalam sesebuah sekolah itu. Tapi ia bukan tetap sebenarnya ya 37 ini. Dia bergantung kepada keluasan bilik darjah. Ada yang macam SMK Pantai, walaupun dia masukkan dalam 39 orang murid, tetapi masih cantik kedudukannya sebab keluasan kelas itu ya, keluasan kelas itu membolehkan kita memasukkan murid 39. Jadi mana-mana yang sekolah yang ada murid yang ramai di antara 38, 39 sehingga ke 40, maka hendaklah memastikan ruang itu disusun dengan sebaik yang mungkin. Jadi perabot yang ada di belakang tu yang mohon dikeluarkanlah ya. Perabot-perabot kadang-kadang kita punya apa tu almari-almari di bahagian belakang itu boleh dikeluarkan untuk memastikan keadaan bilik darjah itu lebih luas lah, lebih lapang ya untuk murid-murid tersebut. Dan susunan secara zigzag juga adalah satu teknik ya untuk memastikan jarak antara satu murid dengan satu murid yang lain itu lebih jauh ya. Okey, jadi itu berkaitan dengan sebab saya dapati SK Patau-Patau ya. SK Patau-Patau dia punya murid dalam 40. Mana ada wakil dari SK Patau-Patau? Ada pun. Macam mana kedudukan murid? Saya tengok ada daftar dia 40 ya, murid dalam satu kelas tu. Ya, setakat ni pelajar ni memang masa yang berapa minggu ni tidak semua hadir. Jadi senang sikit kami urus. Kalau dia hadir ni, itu yang kami fikir sekarang lah. Sebab kita masih lagi buat zigzag tu. Tapi saya pernah melawat SK Patau-Patau ni ya, memang kelas dia taklah besar sangat. Ya. Pada masa itu saya tengok dalam 37 je murid di situ pun agak sesak. Ya. Sepatutnya kami menampung 37 saja, tapi jabatan antar kami terima saja ni sekarang ni. Kecuali sekarang sudah mencapai 41 ni kami tidak lagi lah. Tapi yang 41 ni ada yang pindah ni, Puan. Jadi ada yang pindah. Ada yang pindah. Pindah keluar lah. Yang ini kita kena tengok, jika sekiranya ramai kita terpaksa pecahkan kelas ini. Dua kelas ini pecahkan untuk diletakkan murid dalam satu kelas yang lain. Maknanya mungkin menggunakan bilik khas nanti. Macam tu perlu tambah guru lagi ni. Tidak ada tambahan guru. Guru tidak akan bertambah tu. Jadi inisiatif sport. Tapi mungkin cara maknanya sekolah akan membuat segala menggunakan peredaran guru tu lah, flip class ya. Maknanya mungkin dia akan bertindak sekejap, kemudian akan pergi lagi sekolah yang satu. Tapi pastikan kelas itu berdekatan lah. Ya, bersebelahan saja. Bersebelahan. Ya, macam tu lah. Okay, yang ini kita nak tengok juga, nanti kita akan melawat SK Patau-Patau macam mana keadaan kelas dia yang 40 dan 41 ini ya. Ya, cepat. Okey. Seterusnya, saya tak nak mengambil masa tuan panjang pada pagi ini sebab saya pasti semua sekolah sedang sibuk membuat persediaan untuk penerimaan murid terutamanya bagi guru-guru di sekolah menengah. Walau bagaimanapun kita dengar satu taklimat yang akan dilakukan, taklimat yang akan diberikan oleh Encik Airol. Taklimat ini sudah dibentangkan oleh SK Pekan 1 kepada TKPPM dan TKPPM sangat tertariklah ya dengan kaedah ini. Okay, jadi saya mohon supaya SK Pekan 1 share ya benda ini kepada sekolah-sekolah lain. Okay, jadi dengan itu saya persilakan Encik Airol untuk membentangkan taklimat beliau berkaitan dengan e-bully ini. Okay, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
Hujan lambat bah sini. Kedengaran nah suara clear? Ya, Cik Errol. Oke. Yang dihormati Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Puan Maimun Makno, Pegawai Jabatan Puan Zaleha, pengetua-pengetua, guru-guru besar, dan rakan-rakan PK yang disanjungi sekalian. Oke, hari ini saya akan buat sharing sedikit mengenai cara penyuraian SK Pekan 1. Cara penyuraian SK Pekan 1, banyak peringkat yang telah kami buat, banyak cara yang telah dicuba, sampai ada 3 kali peringkat penyuraian kami telah cuba, mengikut modul yang telah ditetapkan oleh KPM. Pertama yang kami buat adalah penyuraian selang 10 minit. Pada minggu pertama pada tahun yang melibatkan tahun 1 dan 2 sahaja. Tapi nanti saya present sekejap. Okey. Maaf keadaan hujan, jadi internet ni namanya belahi. Sekejap dia loading. Okey, ini adalah laporan penyuraian murid untuk saya kongsikan kepada semua sekolah lah. Kami pun sebenarnya ada masalah pada mula-mulanya. Jadi ini enrolment murid tu biasa, murid Escape Kan 1 ni muridnya terlalu ramai lah. Kita ada lebih kurang 1,133 orang untuk yang termasuk prasekolah dan PPKI. Okey, yang ini jumlah murid ni biasa. Okey. Ini adalah laporan penyuraian murid pada 1 hingga 5 Mac yang melibatkan prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Jadi kami telah membuat satu penyuraian yang menggunakan penyuraian berperingkat. Jadi jarak di antara tahun 1 dan tahun 2 tu 15 minit. Tapi apa yang terjadi bila kami buat begini, ada isu-isu yang adalah. Contoh dorang untuk murid tahun 1 ni dorang dah tahu jalan keluar, dah tahu ada yang dah kenal nama sendiri. Bila kita sebut-sebut pun dah kenal nama sendiri. Jadi kesannya tu murid tu penyuraian tu menjadi lambat. Okey. Dan ini yang berlakulah. Ini yang berlaku pada 1 hingga 5 Mac. Dan gambar ni rasanya jadi viral juga ni. Ada ibu bapa yang hantar sampai ke Bukit Aman rasanya. Jadi kami pun PSS, PPS, Pegawai Perhubungan Sekolah, sampai call kami tanya apa isu sebenarnya. Sebab dia dapat terima laporan daripada Bukit Aman. Sebab ada ibu bapa yang hantar dari Bukit Aman. Okey. Okey, ini pun bila kita tengok komen-komen dorang ni, memang semua komen-komen yang ibu bapa yang bising lah mengenai SOP ibu bapa di luar tu. Okey. Okey, lepas tu masa tu sebenarnya kami buat juga kon. Kami sediakan barrier tape ni. Tapi apa yang terjadi bila dorang berkumpul di sini, dorang ibu bapa tu jadi dah terkawal tu bila dorang dah sabar kan. Bila tak sabar, jadi semua pun kelang kabut, mau cepat. Ada ibu bapa yang swasta, rehatnya cuma sejam. Ini yang terjadilah macam gambar di atas tu. Semua kon yang ada pada hari itu, semua kon jatuh. Dengan barrier tape tu putus. Okey. Okey, lepas tu kami ubah lagi cara. Bila kami ubah lagi cara, kami buat penyuraian yang melibatkan, sebab pada 8 hingga 12 Mac tu semua tahap 1 dan tahap 2 sudah mula sekolah. Bila diorang mula sekolah, kami masih juga menggunakan cara penyuraian berperingkat, tapi kami selangkan 10 minit. Jadi sampai kami belikan kemah, kami beli kemah putih tu yang 20 tu.
supaya murid ni nak kepanasan asalnya. Jadi bila ini pun isunya sama juga, penyuraian menjadi lambat. Sebab selang 10 minit untuk SK pekan 1 tu ibu bapanya semua mau cepat. Kalau bermula masa tu lagi kami menggunakan jadual waktu 32 minggu yang murid tahap 1 dan tahap 2 masa pulangnya berkongsi. Maksudnya sama. Jadi kami ada masalah pada hari Isnin dan pada hari Jumaat. Jadi bila dia turun sekaligus, itu yang susah tu. Tapi kami selang 10 minit, apa yang terjadi masa tu, okeylah juga, terkawal sedikit, ibu bapa pun terkawal. Cuma masalahnya lambat. Kita jadi lambat. Penyuraian tu lebih kurang sampai mau dekat pukul 2 baru selesai. Okey. Jadi oleh itu yang kami buat satu program yang dinamakan Imuleh. Kalau kita tengok sini dia ada 3 cara program Imuleh ni. Dia sistem kami panggil ini penyuraian menggunakan sistem Imuleh ada 3 cara. Satu kita scan pick and go, Skapigo lah kita panggil Skapigo. Ini yang TKPPM hari tu berminat tu dia berminat dengan Skapigo ni. Lepas tu drive thru dan pas kebenaran. Dia cakap yang pas kebenaran dan drive thru ni dia sudah biasa jumpa. Tapi hari itu yang dia terangkan sama kami, kalau tidak silap lah, 654 sekolah yang bermasalah di seluruh Malaysia, masalah penyuraian. Ini first time dia jumpa di tempat kami, teknik Skapigo dia cakap. Okey. Walau macam mana pun, Skapigo Imuleh ni yang kami apply ni, pada minggu pertama tu ada juga perlu penambahbaikan. Banyak juga penambahbaikan yang perlu kami buat. Pertama sekali dari segi perkumpulan ibu bapa di luar. Perkumpulan ibu bapa di luar tu yang kami perbaiki. Tapi kena diingat kami Imuleh tetap menggunakan modul KPM tapi sistem panggilan. Bila kami guna sistem panggilan, itu yang kami gunakan aplikasi. Kami cipta satu aplikasi yang dipanggil aplikasi Imuleh. Sorotan daripada sistem Imuleh. Jadi aplikasi inilah yang kami guna untuk memanggil. Kami telah kumpul murid di dalam kelas. Jadi ibu bapa akan scan QR code di luar. Nanti nama anak diorang akan keluar. Okey, itu nanti kita akan tunjuk. Okey. Jadi di sini inilah yang telah terjadi selepas kami buat penyuraian menggunakan sistem Imuleh. Jadi kami telah buat lorong. Ini salah satu idea daripada salah seorang pentadbir kita lah. Dia bagi cadangan buat lorong ular. Kami panggil lorong ular. Sama macam di Petronas. Jadi kami telah pasang PVC pipe mengikut lorong di depan tu. Jadi antara isu yang kami hadapi bila kami aplikasikan aplikasi Imuleh, satunya masalah internet lah. Jadi untuk masalah internet tu kami sudah atasi. Kami telah menaik taraf internet sekolah dengan menggunakan tenaga guru sendiri. Jadi kami sendiri yang pasang kabel, kami pasang router. Okey. Di sini, lepas tu ini adalah salah satu kerja-kerja membuat lorong luar pagar sekolah lah. Ini yang kami buat lah. Okey. Ini yang hari tu kami ditutup lah, JKN. Salah satu lagi, GB dan PKM telah membuat satu taklimat setiap kelas menggunakan Google Meet yang pada hari Sabtu hari tu. Sebab dia setiap kelas, dia masuk setiap kelas. Dia bukan mengikut tahap. Maksudnya kami tahun 1 tu ada 5 kelas. Tahun 1 Genius, 1 Bestari, 1 Bijaksana. Setiap satu kelas tu dia bagi 15 minit taklimat. Untuk ibu bapa faham macam mana sistem Imuleh ini beroperasi. Okey. Selepas Imuleh dimurnikan, inilah yang terjadi di sekolah kami lah. Ibu bapa lebih teratur, penyuraian lebih efisien dan teratur. Keadaan murid pun selamat, diorang menunggu di dalam kelas. Okey, lepas tu ibu bapa mempunyai pelbagai kaedah. Okey. Inilah yang terjadi Okey. Sekejap. Okey, kita tengok sikit macam mana Imuleh ni
Oke, kalau kita tengok sini, kami telah menggunakan satu teori, dipanggil bottleneck teori lah. Macam kami SK Pekan 1 ni, murid yang ramai, pintu keluar pun kecil, kami ada cuma 2 pintu kecil. Jadi kita gunakan bottleneck teori bila dalam keadaan murid yang ramai keluar satu pintu yang kecil ni, jadi apa ni, macam botol air lah. Bila kita air yang banyak, kita kita buka satu dia tutup botol, jadi masalah lah. Jadi yang ini kita tak boleh suraikan terus semua, sebab nanti kalau kita contohnya botol mineral tadi kalau kita buka air tu akan keluar terus kan. Itu yang jadi perkumpulan ibu bapa. Jadi caranya kami hari itu masa yang minggu pertama dan minggu kedua kami panggil macam sekolah lain lah, sama aja pun macam sekolah lain. Kita panggil murid itu seorang-seorang. Okey. Okey, jadi melalui bottleneck teori tadi, kami telah buka melalui tadi tudung botol yang warna hijau tu, air tadi yang banyak tu, kita buka kepada 3. Jadi laluan air tu dia cepat keluar. Maksudnya kita telah buka kepada 3. Jadi saya terangkan di sini macam kami pas kebenaran ibu bapa ni pun kami mau buat hari tu susah juga ni sebenarnya sebab kami terpaksa berurusan dengan PPS melalui sekolah apa ni pegawai perhubungan sekolah ASP Tuan Sudirman dia bagi nasihat banyak juga ni untuk kami pas kebenaran ni sebab dia cakap bukan saya pas kebenaran Scapigo drive thru jadi yang bila kita menggunakan ini dia cakap dia menjadi isu bila kita bagi apa ni barcode andai kata barcode hilang dia cakap orang lain yang ambil penculikan boleh berlaku dia bilang penculikan boleh berlaku. Jadi perbincangan tu hari tu kami perbincangan tu bukan calang-calang je lah terpaksa kami berbincang dengan PPS sampai kami minta kebenaran daripada pengarah yang masa tu dihadiri oleh Puan Maimun sendiri sama Cik Sabudin. Kami bincang mengenai isu ni sebab kita mau buat sesuatu tu sampai sebenarnya imulih ni kami sudah mau buat pada minggu pertama tapi oleh kerana beberapa isu yang perlu diselesaikan kami drag sampai minggu ketiga baru kami gunakan. Jadi yang ini pun kita sudah mendapat semua nasihat mengambil kira apa ni pekeliling keselamatan murid bila berada di luar sekolah dan pekeliling yang melibatkan keselamatan murid di dalam kelas. Jadi inilah yang jadi ya. Okey. Dia akan mengambil masa selepas scan tu dia akan ambil masa dalam 15 saat lah. Okey. Okey. Kalau kita tengok di sini macam kami dalam aplikasi Imulih tu di sini tengok di atas tu isi suhu satu bijaksana bermaksud guru yang berada di dalam kelas diorang cuma buka satu link. Nanti saya akan tunjukkan lah macam mana cara guru melihat link mengikut kelas. Sebab data yang sampai bila ibu bapa yang berkumpul di luar, raw data tu bercampur. Ada ibu bapa tahun 4, ada ibu bapa tahun 5, ada ibu bapa tahun 1, ada ibu bapa tahun 2. Jadi kami telah asingkan aplikasi ini kami yang cipta sendiri Lepas tu bila kami asingkan raw data tu mengikut kelas masing-masing. Jadi guru tu cuma tunggu di dalam kelas. Apa yang diorang perlu buat, diorang cuma buka
link yang kami berikan, dorang cuma tunggu nama budak tu ada di-scan atau tidak. Kalau ada di-scan baru dia keluarkan. Dan KPI kami, saya telah tempatkan beberapa orang flow manager lah, saya panggil flow manager untuk Scapigo, flow manager untuk bahagian drive-thru. Mana-mana yang lebih daripada 5 minit, kita akan selesaikan menggunakan walkie-talkie lah, terpaksalah. Sebab itu kadang-kadang ada guru dia bila nama tu masuk cepat, contohnya ibu bapa yang berbaris tu 4 bestari tu sampai 4-5 orang, jadi dia kadang-kadang dia terlupa nama yang di atas. Jadi cara kami menyelesaikan tu kami gunakan walkie-talkie lah. Kita tanya nama budak, tahun berapa, kita selesaikan, kita panggil guna walkie-talkie lah. Tapi dia save masa kita lah sebenarnya. Okey. Sikit lagi sorry Okey. Macam mana pun kami satu lagi kami ada buat juga simulasi, betul-betul simulasi. Sikit je kita tengok simulasi macam mana Scapigo ni berfungsi. Untuk drive-thru pun kita gunakan juga aplikasi Emule. Nanti ibu bapa jap macam di sini ibu bapa yang menggunakan kenderaan. Kita ada bagi tunjuk juga. Ni kami sudah sharing kepada ibu bapa. Cuma kita rasa kecewa sikit lah bila kita buat sharing tu cuma ada 563 view saja. Sedangkan ibu bapa PPK itu ibu bapa SK Pekan 1 tu ada 800 lebih. Okey. Okey, ni kita scan dia punya ni data. Data ni sedang dihantar kepada guru masa akhir guru masa akhir. Jadi dihantar. Saya tunjukkan sikit je di sini. Okey, ini jika dia tiada QR code. Ini yang jadi isu ni bila dia tiada QR code. Ini yang pegawai PPS pegawai perhubungan sekolah Tuan ASP Tuan Sudirman tu petikaikan. Macam mana kalau dia lupa bawa barcode dan dia menggunakan barcode orang lain. Itu yang kita takut. Okey, tapi dia dua isu yang berbeza. Kalau dia terlupa barcode, contohnya macam orang mau menculik, dia masuk dia sebut nama, kita tidak akan lepaskan dia dengan mudah lah. Sebab kita pun mau juga ibu bapa ni faham betapa pentingnya QR code yang kita bagi QR code seorang satu Okey, di sini kita akan buat satu verifikasi data. Verifikasi data, ibu bapa akan bagi IC, kita akan buat satu Google Form. Dorang isi nama dorang, kita akan ambil nombor flat kereta, kita ambil IC dorang, lepas kita gambar menggunakan Google Form untuk simpanan. Ini yang jadi isu hari itulah supaya kita macam mana yang Tuan Sudirman tu cakap. Jadi yang Tuan Sudirman cakap, okey, yang ini dia setuju, okey selesai. Sebab saya hari itu pun saya merujuk juga balik kepada kawan saya di Bukit Aman, adakah menjadi isu kalau sekiranya kami mengambil IC menggambar IC ibu bapa. Dia cakap tiada masalah. Untuk verifikasi data tiada masalah lah dia cakap. Okey. Kita tengok sampai di sini Okey, lepas tu kami isi borang, baru kami scan. Kami ada satu buku kita panggil kitab kami lah yang mempunyai ke semua QR code murid di sekolah. Kami ada lebih kurang 1000 lah, nanti saya tunjuk sikit. Okey, bila kami pergi ni yang kami pergi ke belakang. Jadi kami pergi ke belakang drive-thru. Okey, ibu bapa menyediakan nama murid untuk mudah dorang guru mengenali lah lebih cepat. Sebab murid yang turun tu macam yang kami perhatikan lah dalam 2-3 minggu ni scan tu laju, jadi murid tu sudah bersusun di kantin. Jadi untuk memudahkan kami, dorang ibu bapa pun faham sudah, dorang buat satu tanda nama yang besar. Macam inilah dia akan terjadi. Okey, kita ada 2 tahap. Okey, lepas tu kita akan di sini untuk yang tahap 2 lah, saya cepatkan sikit Okey, saya di sini, dia akan keluar di sini. Di sini dia akan keluar. Okey. Okey, dia keluar melalui pintu belakang. Okey. Ini yang menjadi isu. Bila dia keluar di belakang, hari itu kami telah terbangkan drone permintaan daripada timbalan pengarah Ustaz Abdul Rahman lah. Dia suruh kami terbangkan drone tengok keadaan macam mana keadaan trafik. Yang ini pun sudah kami fikirkan keadaan trafik sebab kita tahu pada hari Isnin tu kita akan berlanggar dengan SK Pekan 2 dan Ciwen.
Sebab itulah kami terbangkan drone, kami mau tengok sebab Ciwen tu mungkin tidak masalah sebab 12.35 12.35 tu jadual dorang harian, dorang akan keluar pada pukul 12.35 untuk tahap 4 tahun 5 dan 6. Tapi yang kami perhatikan 5 dan 6 tu pun lambat juga penyuraian berlaku sebab ibu bapa pun menggunakan drive thru kan, ada yang gunakan drive thru. Jadi apa yang kami telah usahakan sekarang, kami telah minta berhubung dengan pegawai PPS sekolah, kita minta laluan khas untuk ibu bapa pekan 1 supaya tidak mengganggu ibu bapa yang berada di sekolah Ciwen dan sekolah pekan 2. Kami minta dari pagar belakang ni yang di sini flat guru ni, kita akan minta tengok dia berjalan sini. Keluar melalui pintu belakang kan. Okey, ini ke kiri. Okey, ke kiri ni akan menuju kepada pekan 2. Tapi apa yang kami minta kepada PPS dan diorang pun bahagian kami telah berbincang pada hari Jumaat tu kami meeting Puan Maimun, kami bincang dengan Tuan ASP, dia setuju dengan cadangan kami minta ke kanan. Khas, laluan khas untuk pekan 1 sahaja. Laluan ke kanan yang terus berjalan ke Melimewah. Okey, sebab dia perhatikan kita ada lorong-lorong parking di tepi tu sajalah. Dia cakap lorong-lorong parking tepi tu dia akan tempatkan kemungkinanlah dia akan tempatkan 2 pegawai trafik di sana. 2 pegawai trafik untuk mengawal pergerakan kereta ni. Jadi yang ini insya-Allah kita akan selesaikan melalui jabatan juga ni Dia minta hari tu dia minta buat satu surat daripada daripada sekolah, lepas tu minta kepada JPN. Nanti saya sudah bincang dengan Ustaz Rahman. Ustaz Rahman cakap dia akan bawa meeting bersama dengan OCPD Labuan. Kalau lulus ke kanan tu jadi isu untuk keadaan trafik pada masa tu kita rasa insya-Allah lah kita boleh atasi sebab sekarang ni kita risau SMK. Bila SMK sudah mula beroperasi buka pada 5 April ni nanti, keadaan trafik yang kita ambil masa drone tu tidaklah secantik mana. Sebab masa yang kita ambil pakai drone hari tu cantik, dia clear, cun. Cuma yang sebab SMK kita sudah tahu belum beroperasi dan kita tahu tahap yang sekolah sesi petang bermula pada pukul 1, sesi pagi itu berakhir pada pukul 12.30 kan, lebih kurang. Jadi itulah yang menjadi peak time untuk kami lah. Jadi kami meminta jasa baik pada OCPD Labuan melalui pegawai JPN untuk meminta ke kanan. Jadi insya-Allah pegawai PPS sekolah pun setuju. Dia cakap ini salah satu penyuraian yang baguslah dia cakap dah melibatkan jam lah. Okey. Jadi tapi sebelum ni untuk masuk tu pun kita cepat sebenarnya. Jadi keadaan kami tu kadang-kadang apabila ada murid tu yang tadi yang saya cakap floor manager tu adalah 2-3 orang murid yang terlepas daripada scan. Tapi sebenarnya tidak ada terlepas dari scan sebab kami ada sediakan satu monitor. Setiap ibu bapa yang scan nama anaknya, kami akan cek di dalam monitor adakah nama anak anda terimbas QR code-nya. Jadi okey yang ini Lepas tu ini adalah contoh macam mana QR code kami. Jadi QR code ni kita sudah generate auto lah. Berapa murid, 3,000 orang murid pun tiada masalah. Kita sudah buat satu formula yang tinggal kita drag out je lagi. Kita drag masuk semua, tiada masalah. Okey. Yang ini pun semua link. Kita sudah link. Kita ada satu main data untuk data murid. Kita minta daripada APDM. Berdasarkan APDM, kami cuma minta nama murid saja dan kelas. 2 ni saja yang kami minta daripada APDM. Kita cuma masukkan ke dalam template ni, QR code automatic akan terjana. Okey. Yang ini settle. Last. Okey. Inilah link Imulih yang guru kelas kami tengok hari-hari. Dorang cuma klik nama kelas dorang saja dan dorang cuma tengok di mana kelas dorang. Contohnya macam 2 intelek, kita akan buka, dia akan dibawa terus ke sini. Okey, ini. Okey. Ini adalah data kami ni awal pagi kami pun ada menggunakan imbas suhu.
menggunakan aplikasi sendiri juga yang kami cipta, Imbas Suhu. Jadi kami link terus untuk waktu balik. Jadi penjaga murid yang sudah tiba, jadi guru masa akhir di dalam kelas tadi, dorang cuma tengok yang di sini saja. Bila dorang tengok penjaga murid yang sudah tiba nih, kita ada satu kaedah, Sekejap. Mau habis sudah. Sorry ya, ambil masa sikit, Puan Maimun. Internet tidak mengizinkan. Oke ya. Jadi isunya sekarang kami ada contingency plan lah. Kita ini pun disuarakan oleh pegawai PPS sekolah hari itu. Macam mana kalau keadaan sekolah kalau tiada internet, dia cakap. Macam mana keadaan sekolah kalau tiada elektrik. Jadi itu sudah kami telah fikirkan dan macam mana keadaan sekolah bila hujan. Jadi semua simulasi telah dibuat berdasarkan contingency plan yang telah dipikirkan bersama di peringkat pentadbir SKPS. Kalau keadaan hujan, macam mana cara kami, dan kalau dalam keadaan internet tiada elektrik, internet tiada, macam mana? Macam contohnya macam sekarang lah, keadaan hujan, internet pun tiada. Jadi kami tetap guna pakai penyuraian, kami akan kumpul lah. Jadi itu yang sebabnya kami beli 2 kemah. 2 kemah kami akan kumpul, murid tu di bawah parking kereta lah. Untuk memudahkan kami. Sebab penyuraian berperingkat itu tetap berlaku. Bermula daripada prasekolah 11.20, lepas tu PPKI pada 11.50, 12.20 untuk tahap 1 dan 12.50 untuk tahap 2. Jadi penyuraian tetap berlaku. Apa yang menjadi isu kami, kepelbagaian ibu bapa yang berada di Pekan 1. Jadi bila kepelbagaian tu contohnya macam ibu bapa yang ada anak 2 tahap. Jadi apa yang kami nasihatkan dorang kalau ada anak 2 tahap, sama ada dorang menggunakan Skapigo, iaitu scan, pick and go dulu. Lepas tu dorang masuk untuk anak tahap 2, drive-thru. Drive-thru pun kita QR code scan juga menggunakan aplikasi Imule. Ataupun ambil di Skapigo, bawa QR code anak tu tadi. Kalau ada anak 3 orang lah kita scan. Jadi 3-3 kita akan antar terus keluar. Jadi dorang boleh keluar. Itu adalah menggunakan Skapigo dan drive-thru. Pas kebenaran kita telah tambah baik. Kita telah membuat satu surat yang ibu bapa yang sendiri akan sign. Sebab kami ada juga murid yang berjalan kaki balik. Jalan kaki balik keluar sendiri ya. Dorang keluar sendiri. Jadi kami telah buat satu borang yang ibu bapa sendiri akan sign dan memahami apakah risiko-risiko yang berlaku. Sebab kami pas kebenaran ibu bapa yang anak yang berjalan kaki itu sendiri itu, maksudnya dorang setuju dengan term and condition yang telah di-apply-kan dan merujuk kepada pekeliling. Kami sudah merujuk kepada pekeliling. Murid ini akan dilepaskan terus. Kami melalui pintu pagar yang di sebelah. Kami 2 pintu pagar kan. Satu untuk Skapigo khas untuk murid kami yang menggunakan Skapigo. Satu lagi yang menggunakan pas kebenaran keluar untuk murid prasekolah dan murid PPKI. Jadi yang inilah pas kebenaran ni kami telah akan bermula pada hari Khamis ni kita tambah baik. So apa yang kami dapati bila kami buat hari itu pas kebenaran, ada ibu bapa yang buat pas kebenaran sendiri. Menyerupai sama dengan apa yang kami buat. Jadi kami telah tambah baik. Pas kebenaran yang sedia ada, semua kami batalkan. Kami panggil semua ibu bapa bermula pada hari Rabu mengikut jadual. Kita akan panggil ibu bapa sign sendiri dan kami terangkan sendiri apakah risiko-risiko yang akan terjadi apabila anak dorang apply pas kebenaran keluar. Sebab pas kebenaran keluar, dia akan keluar terus. Kami tidak akan lagi macam Skapigo. Skapigo setiap di pagar sekolah, Skapigo ataupun drive-thru, murid yang akan keluar tu kami tidak akan lepaskan selagi bukan dia cakap itu ada ibunya, baru kami bagi ibunya. Kalau ada bapaknya, kami bagi bapaknya. Ada neneknya, kami bagi neneknya. Itu kami dapat kawal. Yang kami cuma pengawalan kami di bahagian pas kebenaran keluar. Tapi itu risiko tu sudah ditandatangan oleh ibu bapa sendiri. Dan ini pun sudah merujuk kepada PPS sekolah. Dia cakap boleh diguna pakai. Jadi kami pun merujuk kepada garis panduan daripada
KPM. Jadi kita kalau tidak silap saya lah lebih kurang 5 meter daripada pagar sekolah tu masih dalam tanggungjawab sekolah. Jadi kami tidak mau berlaku lagi perkumpulan. Kami sudah terangkan kepada ibu bapa mana-mana yang apply PAS kebenaran kita akan lepaskan murid tapi dengan andaian murid itu berjalan kaki sendiri. Sebab apa yang kami dapati ada ibu bapa kita bagi PAS kebenaran rupanya dorang nak mau berbaris di Skapigo, dorang mau anak cepat keluar sebab PAS kebenaran tu cepat kita bagi macam tadilah yang macam Puan Maimun tunjukkan tu penyuraian tu. Saya nampak tadi kita dahulukan dulu beberapa orang yang menggunakan kereta sewa, bus, van, itu memang sudah kami aplikasikan. Awal sudah di SKPS. Kami selesaikan dulu murid yang berjalan kaki. Macam mana pun menjadi isu kami hari itu bila ada yang 2 tahap, anak yang 2 tahap. Jadi kita takut murid kalau yang tahun 2, kalau dia apply pun PAS kebenaran, kami tidak akan keluarkan. Kami tunggu dulu abangnya atau kakaknya di tahap 2 ada, kami keluarkan sekali. Itulah yang ini yang baru dapat tadi. Okey, macam sini kan. Kita tengok data terakhir. Contohnya macam ini 26 bulan 3 hari itu pukul 11.41 ibu bapa Syamil Zakwan ni telah scan di luar menggunakan Skapigo. Jadi kami akan hantar murid ke stesen Skapigo. Jadi itu saja perkongsian daripada SK Pekan 1. Rasanya kalau boleh diguna pakai di sekolah lain tu alhamdulillah lah. Tapi saya rasa sekolah lain tu ada cara penyuraian sendiri yang lebih baik daripada kami. Jadi yang ini apa yang kami buat ni kemungkinan lebih diguna pakai untuk ke SK Pekan 1 saja sebab kami murid ramai dan keadaan bottleneck tu terlalu padat. Bottleneck teori tadilah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan Maimun kembali. Terima kasih kepada Encik Errol atas penerangan itu tadi. Itulah dia IMULIH yang telah dibangunkan oleh SK Pekan 1 untuk memastikan penyuraian murid-murid di sekolah tersebut dapat berjalan dengan teratur ya. Memang seperti yang telah dimaklumkan tadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu saya pun pening tengok SK Pekan 1. Kami mula-mula Cikgu Sabudin turun, hari kedua seterusnya saya turun, kemudian saya minta lagi Cikgu Sabudin turun untuk melihat bagaimana penyuraian berlaku di SK Pekan 1 tersebutlah, dan akhirnya dengan sistem itu dapatlah mereka menyuraikan murid dengan lebih teratur di sekolah tersebut ya. Jadi mana-mana sekolah yang berminat untuk sistem itu bolehlah mendapat ataupun berbincang dengan Encik Errol sendiri yang membangun kepada sistem itu, dan sistem ini akan dibentangkan di KPM ya. Jadi saya tak maulah orang nanti negeri lain dapat kemudian di Labuan pula tak dapat. Itu sebabnya saya buat taklimat pada hari inilah supaya kita mana-mana yang terbaik yang boleh kita guna pakai, yang boleh kita aplikasikan, mungkin boleh digunakan di sekolah-sekolah lain. Kita share yang baik ya untuk kita guna sama. Okey, jadi dengan taklimat itu maka berakhirlah sudah taklimat kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya taklimat ini nanti penyuraian kita pada 5 hari bulan ini, penyuraian pula pembukaan sekolah dan penyuraian murid pada 5 hari bulan ini akan dapat dijalankan dengan lebih lancar lah, terutama di sekolah menengah ya. Dan di sekolah rendah kita dah dapati alhamdulillah setakat ini dia berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan di sekolah menengah juga akan berjalan lancar seperti yang berlaku di sekolah rendah. Okey, sekian, terima kasih pada semua. Itu saja. Ada persoalan kah? Ada. Dia dah okey. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Salam. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Okay, terima kasih Puan. Sama. Dah ambil gambar kan ni? Dokumentasi. Terima kasih Puan. Kami apa lah? Ambil gambar Puan. Sekali sejak ambil gambar pun terlihat. Buka-buka kamera semua. Masih present tu.
Okey. Macam hari tu saya suka nak mencari gambar, nak bentang dengan tiki-tiki saya. Jap. Present off dulu. Pagar semua. Okey. 1, 2, 3. Ada lagi. 1, 2. Okey. Terima kasih. Puan. Assalamualaikum. Salam.